vitamin gelarannya. Selepas ini akan disambung oleh Imamul Mahdi buat menyempurnakan. Sepatutnya di waktu ini umat Islam telah mencari pemuda itu dan jamaahnya. Ini bukan jamaah politik. Allahu Rabbi wal Islam dini wa Muhammadan Rasulullah wa yaqini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah. Setelah sekian banyaknya video-video yang saya keluarkan, alhamdulillah, subhanallah, masya-Allah, Allahu akbar. Jadi saya kira ramai lagi yang masih tidak mengenali, tidak memahami jamaah kebenaran di Malaysia ni, atau bahasa mudahnya jamaah Fatah Tamimi. Tak kenal lagi lah. Tak kenal maka tak cinta. Duk penin lagi. Mana satu jemaah ni? Ramailah mesej kepada saya. Yang mana satu ustaz, siapa dia, orangnya, identiti sebenarnya dan bagailah. Macam-macam soalan ditanya. Jadi, mudah-mudahan hari ini kita dapat sembang santai. Kuliah santai. Tapi, cara saya lah. Santai-santai pun. Jadi, mudah-mudahan sambil kita mendengar kuliah ini, kita niatkanlah supaya kita benar-benar dapat menerima kebenaran ni. Semoga kita dapat hidayah. InsyaAllah. Sekarang ni pun dah macam-macam dah. Ujian kita ni. Dalam keluarga kita ni. Anak, isteri, suami, adik-beradik kita, macam-macam lah. Ya, dalam rumah tangga kita ni. Dia makin lama, makin halus. Makin lama, makin ke dalam. Ada ujian luar, ada ujian dalam. Kadang-kadang, dua-dua. Ujian dalam pun dia, ujian luar pun dia. Macam-macam lah ujian berat-berat. Jadi, apa yang saya nak kongsikan, iaitu jamaah Fatah At-Tamimi di Malaysia. Itulah tajuknya saya rasa. Memperjuangkan Islam bukan sekadar memberitahu halal dan haram. Di Islam ni luas kan. Jadi bukan bila nak sebut perjuangkan Islam, sembang kita halal haram. Tak juga. Membangunkan Islam bukan cukup hanya mengecap, mana kata kat orang bid'ah, sesat, fasik, munafik, melampau. Bukan sekadar tu saja. Bukan sekadar bagi tahu halal haram, bukan sekadar kata kat orang tu bid'ah, sesat, fasik dan sebagainya. Memperjuangkan Islam, ini tengok ciri-ciri ni, saya ringkaskan. Harap semua faham lepas ni. Memperjuangkan Islam iaitu bagaimana nak menyuburkan tauhid dalam fikiran ni. Bear in our mind. Siapa yang takutkan Tuhan dan mencintai serta menghayati Tuhan. Itulah ilmu tauhid ni. Takut setakut-takutnya. Rindu serindu-rindunya dengan Nabi. Mencintai Tuhan. Dia pun beramal dengan syariat Tuhan. Menghayati Allah tu macam mana? Merasakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala Maha Berkuasa. Kita tak ada apa. Itulah di antara contoh menghayati tadi. Agar Tuhan jadi tempat rujuk kita dan tempat menaruh harapan. Bila ada masalah, runsing, sakit, rujuk pada dia. Ya Allah, apalah dosa aku ni lagi. Taubatkanlah aku, Ya Allah. Taruh harapan. Dalam keadaan kerja tak ada.
dalam keadaan duit tak ada, dalam keadaan sakit, dalam keadaan isteri tak suka, dalam keadaan anak-anak melawan cakap kita. Siapa lagi? Siapa yang mentakdirkan semua itu? Kita taruh harapan pada Allah, pada Tuhan kita. Tuhan dibesarkan, diagungkan, bahkan tempat sandaran insan. Hingga Tuhan diingati di mana-mana dan dirasakan Tuhan itu adalah segala-galanya. Berpunca dari Dia, kita boleh buat itu dan ini. Inilah ciri-ciri jemaah Fatah Taimi di Malaysia ni. Sumber kekuatannya adalah Tuhan. Dahsyat. Kita tak kenal, macam-macam kita kata. Tak kenal maka tak cinta. Dari sini barulah orang ingin bersyariat sebagai melahirkan cinta kepada Tuhan. Bila kita dah takut cinta kepada Tuhan, cinta datang taat. Macam budak muda sekarang, bila bercinta. Cinta, I love you. Belum kahwin lagi, I love you darling. Jadi, dia akan ikut je cakap awek dia tu. Betul tak? Dia akan ikut je, taat je. Sebab dia dah cinta. Lebih-lebih lagi, walaupun tak boleh dibandingkan dengan Allah, sekadar mendekatkan faham, lebih-lebih lagi lah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila cinta dia, gairah nak amalkan syariat dia. Maknanya kalau tidak gairah nak mengamalkan syariat, mana belum benar-benar cintakan Tuhan. Jadi daripada cinta kepada Tuhan tadi, barulah orang akan cinta mencintai sesama insan. Itu rahsia dia. Selesaikan dulu urusan Allah. Selesaikan dulu urusan Tuhan. Jatuh cinta dengan Tuhan, baru engkau boleh cinta sesama manusia. Tak ada benci, tak ada dengki, tak ada sombong dengan manusia. Orang akan bersatu padu, rasa bersama, bekerja sama, lahir timbang rasa, mengutamakan khidmat sesama manusia kerana Tuhannya. Ini hasil tadi. Hasil daripada takutkan Tuhan, full stop. Hasil daripada cintakan Tuhan, full stop. Maka kebaikannya merata kepada semua manusia, negara, bangsa lah semua. Itu rahsia dia. Orang kaya jadi bank kerana pemurahnya, inginkan pahala dari Tuhannya. Ini tak lama lagi, Malaysia akan jadi sebuah negara Islam tulen, tapi maju. Ini ada yang lagi otak lah, terbalik lah. Tak faham-faham lagi, subhanallah. Dunia dekat kiamat dah. Bila sebut Islam, dia rasa selebik sangat ke. Na'udzubillah. Orang kaya jadi bank. Bantu orang miskin. Cerdik, pandai, tawaduk. Yang bodoh merujuk. Yang tak reti merujuk yang pandai. Yang miskin sabar dalam hidup. Tak apalah, miskin pun tak apa. Dapatkan ganjaran di akhirat. Macam tu daulah tu nanti di Malaysia ni. Hutang boleh bayar, buah-buah semua besar-besar, segar, nikmat, Masya Allah. Orang baik, berkasih sayang. Tak suka ke? Tak ada dengki-mendengki. Tak ada sombong-menyombong ni. Berkasih sayang, doa mendoakan, bagi salam, meriah, seronok. Muka ceria, happy, go lucky. Subhanallah. Begitu juga berjuang menunjuk jalan bagaimana mengutamakan akhirat. Berjuang ni nak tunjuk jalan. Macam mana kita ni sebenarnya di dunia, amalan kita, kerja buat kita ni sebenarnya kita lebihkan kepada akhirat. Mengutamakan akhirat. Menggunakan apa yang ada pada diri manusia, pada diri kita, potensi, bakat, telaga emas. Kalau suara dia sedap, dia masuk nasyid. Kalau berlakon, masuk filem berlakon. Yang halal lah. Yang bersih daripada syubhat-syubhat ataupun yang haram tu. Jadi, gunakan bakat kita. Bakat mengajar ke, ekonomi ke, meniaga ke. Semua orang ada bakat. Semua orang ada kelebihan. Allah itu maha adil. Semua orang ada kelebihan. Jalan nak masuk ke syurga tu, sebanyak
turun naik nafas manusia. Memberitahu bagaimana bersatu dalam Islam. Itu berjuang ni. Semua ni Fatah Ta'limiyah ada dalam benda-benda ni, ada dalam jemaah dia yang baik-baik ni lah. Maju secara Islam, berhibur mengikut Islam. Ada nasyidnya, ada ekonominya, ada pendidikannya tersendiri. Tak ada pinjam duit daripada bank. Tanpa sempadan politik, geografi, sebar seluruh dunia. Bawa Islam, bawa akhlak. Inilah Islam. Ini setengah orang Islam ni satu cara je. Apa dia? Ceramah je memanjang. Lain tak ada. Ekonomi pun tak ada. Bentuk-bentuk lain, nasyid pun tak ada. Dia faham macam tu Islam. Sampai ke sudah di seluruh dunia negara-negara umat Islam ni semua habis. Hancur sebelaka. Ni datang Mujadid ni, Fatah ni Mujadid ni. Depan mata tak nampak lagi. Tu kata hidayah tu mahal tadi. Menunjuk jalan bagaimana berekonomi menurut Islam. Bermasyarakat secara Islam. Dulu kita, siapa ni, makanan Cina tu selamba je. Makanan orang yang bukan Islam. Mi ke, fish cake ke, kacang putih ke, pantai je. Hindu ke, Cina ke. Zaman jahil masa tu, Islam belum berkembang, kita pula jahil. Bermasyarakat secara Islam. Yang lebih penting, para pejuang dalam diri mereka ada role model, ada contoh. Inilah Islam. Orang nampak dah Islam. Kalau macam ni Islam, aku percayalah. Ibadahnya, perpaduannya, masyarakatnya, ekonominya, keluarganya, kebersihannya, hasil kerjasama dan lainnya. Ini kita tengok masyarakat, bukan masyarakat. Masyarakat. Rupa diri kita pun dah memang berkarat. Kita nampak karat orang, rupanya kita yang berkarat. Hati kita yang berkarat. Seolah-olah orang lain tu tak boleh baik. Orang lain tu tak boleh kembali ke pangkal jalan. Seolahnya kita ni bagus sangat. Begitulah gambaran. Inilah dia perjuangan Islam sebenar. Yang saya sebut tadilah. Ada ibadah, perpaduannya, masyarakatnya, ekonominya, keluarganya, kebersihan. Semua cantik. Inilah dia perjuangan Islam sebenarnya. Bukan sekadar cakap-cakap, slogan dan syarahan. Ini ingatan untuk diri saya juga. Untuk siapa pun. Cakapnya tak mesti lantang, pumpang. Cakap slow pun kalau cakap tak buat, sama je. Sembang slow, santai je. Tapi labun orang Perak tu. Orang Kuala kata labun je. Sembang boleh, nyembang. Cakap, slogan, tapi tak ada benda pun. Nasihat orang cara lembut, dia baik. Tapi hati kasar. Ada juga orang macam tu. Jadi bukan sekadar cakap kuat ke cakap pelan ke, sama je. Yang penting tu nawaitu kita, niat kita. Yang lebih awal daripada semua itu, para pemimpin Islam ada ilmu untuk disarankan. Untuk pimpinan dan didikan. Itulah buah fikiran ni. Mujadid ni, dia bawa ilmu. Ilmu tu, buah fikiran tu lah. Yang dia dapat ilham tu. Tapi masalah kita, saya dah cakap berapa banyak kali lah. Kita tak percaya. Memanglah kita ada Quran, kita ada hadis, betul lah. Nak dapat ilmu yang 4 saya kata tadi kan. Ilmu dalam ilmu. Ilmu ilham tadi. Bila kita bertakwa, wa may yattaqillah, benar-benar bertakwa, akan dapat ilmu baru. Ilmu baru tu bukan apa, bukan satu ilmu yang tak ada dalam Islam. Dalam Islam lah. Ilmu tajdid ni mana ilmu ilham lah. Diberi faham secara mendalam, boleh beramal, boleh datangkan takut, cinta dan takutkan Tuhan. Itu maksud saya. Ia merupakan panduan untuk insan yang ada kemahuan. Orang dengar ilmu tu terlagi-lagi, sedapnya. Padahal ilmu tu ayat biasa je, bahasa Melayu. Bukan guna ayat bahasa Arab pun. Tapi sebab dia ilham, dia memberi kesan kepada hati kita. Bukan sekadar slogan, gesaan, semangat-semangat, tak ada panduan. Slogan, gesaan, semangat-semangat, panduan tak ada.
Susun bagi cantik ya, bahasa-bahasa. Subhanallah. Kita nanti akan dihitung tu amalan kita semua di padang mahsyar. Subhanallah. Dibogelkan di apa dosa kita, aib kita, maksiat kita. Bukan senang nak lepas semua tu. Kalau cara itu umat Islam berjuang, cepat membatalkan tujuan. Maknanya, kalau slogan saja seronok nak syarah saja, semangat-semangatnya, niat pun tak betul, tak ada panduan lah maknanya. Jadi dia membatalkan takwa lah. Kalau tidak, hanya angan-angan bahkan membawa perpecahan. Semangat-semangat, pumpang, masyarakat berpecah. Jadi pejuang Islam ni kena cukup persiapan. Perasaan ilmu kena ada. Yang sesuai dengan zaman. Role model kepada manusia yang hendak disedarkan. Ada contoh dalam peribadi kita. Rumusannya kalau begitu berjuang ni bukan mudah. Bukan senang. Tapi amat mencabar. Dia cabar diri kita sendiri. Jangan sampai lima takulu ma la taf'alun kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Allahu akbar, subhanallah. Kenapa kamu cakap tapi kamu tak buat? Banyak benda lah. Apa saja yang kita cakap, kita buat dah. Apa saja yang kita cakap, amal tak. Bukan kira syarah je yang kita nasihat pun. Nasihat kat anak, nasihat kat isteri, nasihat kat kawan, telefon ke, dalam WhatsApp ke. Kita beramal tak? Tepuk dada, tanya iman. Tepuk dada kuat-kuat, sakit lah. Makan ubat. Jadi berjuang ni bukannya mudah macam makan minum dan berpakaian serta hiasan. Jadilah sekadar itu tuan-tuan. Marilah kita terus-terusan baiki diri. Marilah kita istiqamah di dalam mendapatkan rasa-rasa kehambaan dan rasa bertuhan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.